Jadi ada sedikit masa lagi, saya buka ruang kepada ini jarang yang kita buat, tapi kita buat dua lah sekali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ustaz, macam mana orang yang dalam keluarganya mau semayang, tapi bila balik ramai-ramai ada yang tak nak semayang, lepas tu tak kira muda yang tua pun sama. Balik ke rumah macam mana? Balik ke rumah macam sekali jumpa kumpul. Bila kita semua semayang, bila dia tak nak semayang, sedangkan bukan saja yang muda yang dah tua tu tak. Macam mana dia orang tu tak terima hidayah ke ataupun tak ada iman ke? Maksudnya bila kita sekali-sekali balik kita berkumpul segala di kampung, contohnya raya. Bukan dia tak tengok. Kita nampak ada di kalangan mereka yang tak solat kan. Jadi sebenarnya benda ni betul lah sebenarnya yang Kak sebut tadi, dia sebenarnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, buka ataupun tak buka hati dia. So itulah kita berdoa kepada Allah supaya kita berdoa Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah antara kami dengan kaum kami, ini keluarga kami, saudara kami ni dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkaulah sebaik-baik orang yang membuka pintu kebenaran. Maksudnya kita berdoa dan hati mereka ni terbuka untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya solat adalah sembahyang tadi. Keberkatan tu dapat tu Ustaz? Ya? Keberkatan tu dapat tak pada kita yang tuan rumah tu? Dia masalah keberkatan dia, masalahnya tuan rumah. Rumah tu dapat, yang tak dapat keberkatan tu mungkin orang yang tertentu. Orang yang tadi dia tak dapat keberkatan tu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut tadi, siapa yang berpaling daripada bingit itu bagaimana? Ma'isyarat dolkah itu, kehidupan sempit itu sebenarnya kehidupan yang tiada barakah. Jadi keberkatan itu tak ada. Kok cerita? Kaya pun tak berkat. Orang kata, kaya apa kaya kalau tak berkat? Maksud tak berkat di sini ialah dia kaya mewah tapi kita nampak tak selesa. Kehidupan itu tak selesa. Tak menyeronokkan, stres. Macam kita tak ada kaya mana pun, tapi kita rasa selesa, kita rasa tenang, kita rasa tak serabut, kan? Kita boleh mengerjakan ibadah, boleh belajar ilmu, tak kaya mana pun. Macam ada orang, macam ada setengah orang kaya, tapi tengok siang malam bergelumang dengan duit. Siang malam bergelumang dengan duit, kaya. Tapi jiwa dia membeli ketenangan dengan RM2. Pergilah dia ke Guangzhou lah, nak cari ketenangan, pergi Guangzhou lah, pergi ke Istanbul lah, pergi ke Tokyo lah, pergi ke Beijing lah, pajak dah tengok besar ke China. Tapi kita ajak pergi umrah, pergi haji, macam-macam alasan dia bagi. Ini satu petanda yang kita boleh jadikan sebagai indikator, sebagai penanda aras seseorang itu bagaimana keadaan jiwa dia, keadaan diri dia, keberkatan yang ada dalam diri dia tu bagaimana. Ajak lah bagaimana, pergi Bandung ke, pergi Medan ke, lagi lah nak pergi Bandung ke, Surabaya, ya Allah, Bali ke, Lombok ke. Lombok pun cantik. Orang Lombok tu tak cantik, Lombok cantik. Orang Lombok tu yang tak cantik. Saya tengok dalam paper kan, ada orang Malaysia yang pergi ke Lombok sekarang, bercuti di Lombok. Tengok gambar-gambar, lama cantik dia punya tu. Yang tak cantik orang Lombok cantik, pandai menayat sampai habis ada itu berlari ke Lombok. Tapi sana makan telur pun tak dapat, kan? Makan sayur, nasi sayur, nasi sayur garam. Telefon mak jadi macam sabar yang masuk. Kita suka syukurlah mak tengok kamu sekarang ni orang lebih baik daripada main muzik. Kamu boleh sabar ya, kamu kan tahu sabar ada perbedaan dua. Mak ni bawa balik sabar dia pasal di Singapura. Apa yang kamu kasih? Ya. Macam adik-adik datang kita senang nak ngajak, tapi kalau kawan-kawan jadi segan kita nak ngajak semayang. Dia itu saya kata tadi,
bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ajak cara dah waktu sembahyang tu. Dia tu. Siapa bil kita apa je lah. Kalau dia nak sembahyang tak boleh sembahyang lah. Dia kata dia tu, kita tahu dia tu boleh sembahyang tapi dia sengaja tak sembahyang. Biar segan sendiri. Kau rumah sembahyang, kita dah tahu rumah dia tak sembahyang, mandi sembahyang kan? Nampak? Dengan cara mana? Itu kata bil hikmah, maksudnya kebijaksanaan. Ada ulama berpendapat hikmah dalam ayat Al-Quran yang dibaca, saya baca ni. Bila hikmah itu maknanya kebijaksanaan. Ada pendapat mengatakan teknik, metod, manhaj, pendekatan, approach. Bagaimana macam anak kita degil kan? Macam mana kita nak tarik? Kita ajak dia sembahyang sekali, tak boleh kita sembahyang lepas dia. Macam-macam cara lah kita buat untuk menarik dia itu supaya mau sembahyang berjemaah. Anak kita macam anak kita puasa kan, macam mana kita nak tarik supaya dia boleh puasa penuh bulan Ramadan? Satu hari RM1. Apa lama RM1? Mana ada RM1? Tak apa lah. Naikkan satu hari RM2. Dapat dia bayar. Dia dengan cara untuk melazimkan dia supaya dia boleh puasa sebulan pada bulan Ramadan. Itu kita bila hikmah tadi. Kan? Jadi cara pendekatan kita, bagaimana cara pendekatan kita tu nak beritahu kepada kawan kita tu yang dia sepatutnya sembahyang. Kan? Nak sembahyang? Nak sembahyang jom. Jual sembahyang lah. Kopi lalu. Okey, tak apa sembahyang Kamu tunggu Kan kalau ada dua melawak kan, jangan kita tahu Jadi dia segan sendiri lah. Kau rumah sembahyang, aku tak sembahyang. Ni dah okey. Sembahyang kan dia? Cara-cara tu, teknik kita. Boleh orang cara kita tu, bagaimana cara kita tak bawa lah. Dia tak sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Bahawa siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi tak boleh kita nak makan tamu. Orang datang rumah tak bagus. Oi, sembahyang lah, sembahyang berapat dalam tu. Tak boleh tu. Kasar kita tidak memuliakan jadi cara macam mana? Sembahyang. Kita sembahyang, waktu sembahyang masuk ni sembahyang kan? Kau pergi dulu lah. Tak apa, aku sembahyang dulu Kau tengok ML kan? Kalau ada Johan lawak pun jangan lupa beritahu. Kan kita sembahyang, Johan tengok mau melawak. Sembahyang satu arah lah. Tak boleh macam tu kan? Cara untuk pendekatan kita tu bagaimana kita nak menarik sahabat-sahabat kita ni supaya mengerjakan solat. Wallahu rasul alam. Ada soalan lain? Ustaz, ini bukan pasal sembahyang kan? Ini pasal macam hal kekeluargaan ni. Okey. Dia orangnya suami isteri rajin lah pergi ke surau bersolat je. Rajin lah amal ibadat semua. Baik. Tapi dengan mak bapak dia macam tak elok Ustaz. Macam memutuskan silaturahim. Macam mana tu pandangan Islam? Tak baik macam mana? Dia tak balik kampung, tak jumpa mak ayah dia. Dia di surau dia elok. Dia di surau apa semua, suami isteri elok, anak-anak tu. Apa sebab yang dia tak balik? Kita kena kaji balik. Kena kaji balik. Sebab apa dia tak balik? Sebab apa dia rendahkan mak ayah? Dia kena kaji tu. Sebelum kita nak melihat kewajaran betul ke tak betul tindakan dia. Tapi ada macam isi faham lah dengan mak ayah dia. Tapi dia macam dia perhati lah. Dia tak nak jumpa mak ayah dia sebab mak ayah dia macam pandang macam adik-beradik yang lain dilebihkan. Dia pula. Jadi dia macam dendam lah ni. Kes 3 Abdullah Abdul Wahub lah ni. Mana pandang Ustaz? Abdul Wahub ni kan. Saya pandang macam ni. Dia kita itu sebab saya kata memang manusia ni dia ada perasaan. Itulah membezakan manusia dengan hewan. Dia ada perasaan. Sebenarnya hewan pun ada perasaan juga. Itu kucing tu kalau kita lepang kan, ini duit dia. Dia tahu marah kan. Tapi emosi manusia berbeza dengan emosi haiwan. Berbeza. Jadi macam dengan kita semua apa, kita kena kaji apa sebab yang dia kata dia berjawab ni sebab mak bapak dia memikirkan dia balik yang lain, memikirkan dia
Sebab apa? Sebab apa mak bapak dia menginginkan? Kita kena kaji. Adakah sesuatu yang terbuku dalam hati? Contohnya. Jadi kita kena kaji lah. Tapi tak bolehlah sampai kata langsung tak ni. Tapi bagi saya benda ni, kalau kita nak bercerita secara tepat, sebab kita tak tahu keadaan dia dulu. Keadaan dia dengan mak ayah tu sebab apa? Mungkin bapak dia ada pernah jumpa dia. Kalau kau rupa kau macam ni, salah. Masuk syurga pun tak tentu ni. Jadi mak ayah dia dah menghukum dia macam tu. Sedangkan masuk syurga neraka dia urusan Allah SWT. Jadi mak ayah pula jadi masuk campur urusan Allah SWT. Kau kalau hukum kau macam ni, jangan harap kau masuk syurga. Jangan harap kau tak kanan dia masuk syurga dia. Kau ni memang muka yang di neraka ni. Mak ayah cakap macam tu. Kita macam mana perasaan dia? Ya Allah, sedih. Itu kena memaafkan. Apalah dosa aku ni sampai mak ayah aku cakap macam ni. Jadi supaya kita ni tidak, itu sebab mungkin anak ni berhati kali itu. Dulu tu saya tak berani nak. Pasal apa yang boleh jadi renggang? Pasal apa yang boleh mak ayah dia lebihkan diri daripada adik-beradik lain daripada dia? Apa sebab? Benda ni panjang cerita dia. Dia tak boleh takkan habis dengan satu soalan. Tapi kan Ustaz, kalau lah kita lah orang yang bersembahyang, tapi mengaji, tapi hati kita tak lembut, kita sebagai anak tak boleh maaf. Itu sebab, itu saya kata tadi. Maksudnya kita kena ada sifat pemaaf. Salah satu sifat mahmudah ialah sifat pemaaf. Kita memaaf. Macam kita lah sendiri memaafkan suami. Suami kita ni memang mengagap. Daripada mula kahwin sampai dah anak budak cucu ni, kalau bangkit tidur membulat kain berkat, tak berhenti nak lipat. Kita juga yang melipat kain berkat. Memang tak berhenti. Kan? Dah 30 tahun dah. Dah bercucu dah pun. Kan? Macam itulah perangai daripada mula kahwin sampailah ke sekarang ni, sampai dah botak-botak kepala dah. Macam itulah perangai. Jadi kita bersikap pemaaf. Biarlah itulah cara dia. Macam kita tadi lah kan, macam tak sebenarnya. Kita bersikap pemaaf, tak apalah. Busuk-busuk pun mak ayah. Kan? Teruk-teruk pun mak ayah. Jadi kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayah. Bukanlah aku ni, bukan aku ni tak nak balik. Tapi mungkin kalau balik itu membawa mudarat, kaedah fiqh mengatakan tinggalkan perkara mudarat dan ambillah perkara yang bermanfaat. Kalau kita balik pun mudarat, jadi besok dia jadi tak baik, lebih banyak tak baik daripada baik. Baik susah balik. Pada saya. Tetapi kita hati kita lembut. Hati kita lembut macam mana? Kita sentiasa mendoakan kesejahteraan dia. Ya Allah, jadikanlah mak pak aku ni, walaupun mak pak aku ni